Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, apa khabar semua anak murid cikgu? Cikgu harap semua murid dah bersedia untuk kelas sains cikgu pada hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu akan membuat sedikit ulang kaji dan juga memperkenalkan topik-topik yang akan kita belajar pada tahun ini. Okey, cikgu akan buat dalam dua bahasa. Okey. So hari ni yang pertama, aktiviti pertama kita akan menerangkan keperluan untuk mata pelajaran sains. Okey. Untuk mata pelajaran sains seperti tahun yang lepas, cikgu memerlukan satu buku panjang. Okey, untuk kamu buat latihan dan juga menulis nota. Okey, yang kedua cikgu akan memperkenalkan tajuk-tajuk pembelajaran sains tahun 5. Okey, dan juga akan membuat sedikit ulang kaji tentang kemahiran proses sains. Okey, dan juga tentang peraturan bilik sains, dan yang terakhir cikgu akan terangkan tentang tugasan yang perlu dibuat. Okey. Alright. Okey, kita akan teruskan dulu dengan memperkenalkan tajuk sains. Okay, I will introduce you the topics that we will learn during year 5. Right? Okay. Cikgu tak ada buku sains DLP. Okay. Cikgu hanya ada buku sains yang untuk sains yang biasalah. Okay. So tak apa. Okay, don't worry. Nanti buku kamu akan dapat yang DLP, dia akan dapat buku DLP lah. Okay, so kita akan tengok apa kandungan yang terdapat dalam buku sains tahun 5. Okay, yang pertama, unit yang pertama adalah kemahiran saintifik. Okay, kemahiran saintifik ataupun yang akan kita belajar adalah kemahiran proses sains. Okay, science process skill. Okay, and then kita akan belajar, okay, we will learn about humans. Okay, manusia. Okay, ada banyak tentang manusia dekat sini. Okay, kita akan belajar tentang sistem rangka manusia. Okay, kamu akan jadi doktor lah untuk tajuk ni. Okay, peredaran darah manusia dan sebagainya. Okey, agak panjang juga tajuk ni. Okey, kita akan mulakan kita punya kelas dengan tajuk manusia. Okey, kita tak akan mulakan cikgu tak mulakan dengan tajuk kemahiran saintifik. Okey, sebab kemahiran saintifik ni cikgu nak lebih pada amali. Jadi kita akan buat bila kita bersemuka nanti. Okey, unit 3. Okay, unit 3, you will learn about animals. Okay, tentang haiwan, kemandirian spesies haiwan. Okay, ini cerita semua tentang haiwan. Okay, macam mana haiwan melindungi diri, berlindung dari musuh. Okay, belajar tentang siratan makanan, food chain, proses fotosintesis, hubungannya dengan haiwan. Okey, dekat tajuk haiwan. Okey, unit 4. Okey, unit 4, you will learn about plants. Okey, kamu akan belajar tentang tumbuhan. Okey, how plants protect them from enemies, from the climate change. Okay, menyesuaikan diri. Macam mana dia menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca, perubahan musim. Okay, pencarian biji benih dan sebagainya. Okay, untuk unit 5, okay, kamu akan belajar tentang elektrik. Okay, elektrik. Sumber tenaga elektrik. Okay, dan juga lita. Lita bersiri, serial circuit, series circuit. Okay, itu untuk elektrik. Okay, kemudian kita akan belajar tentang tajuk haba.
haba dan suhu. Okey, dalam unit 4. Unit 6. Okey. Dan kemudian kita akan belajar haba dan suhu ni, prinsip-prinsip dia lah. Pengembangan, pengecutan, expand. Kemudian kita akan belajar dalam unit 7 pengaratan. Okey, unit 7 ni kita belajar pengaratan. Bagaimana, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengaratan. Okey, unit 8 kita akan belajar tentang jirim. Unit 9 fasa bulan dan buruj. Okey, phases of the moon and constellation. Okay, and then the last unit is machine. Okay, mesin dan kehidupan. Okay, kita akan tengok sikit secara rawak apa yang ada kat dalam buku teks ni. Okay, the first one is scientific skill atau science process skills. Okay, science process skills. Okay, yang ni lah cikgu kata kita kena buat dekat sekolah lah. Okay, supaya kamu lebih faham. Okay, cuma cikgu akan ulang kaji sikit lah apa dia science process skill. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, imbas kembali tu. Okay, so kita dalam sains kita akan ada 12 kemahiran proses sains yang kamu akan jalankan. Okay, kamu akan alami dari tahun 1 sehingga tahun 6. Okay, kemahiran proses sains yang kamu belajar masa di tahap 1, dia adalah memerhati, observing, classifying, mengelaskan, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi. Okay, ini kita belajar semasa di tahap 1 dan menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen masa di tahap 2. Okay, so untuk ni, memerhati ni kita menggunakan 5 deria kita. We use our 5 sense, untuk membuat pemerhatian, untuk membuat observing. Kemudian mengelaskan, kita classified. Bahan tu mengikut ciri-ciri dia dan sebagainya. Ini kita dah buat masa kita di tahap 1 dulu. Kemudian mengukur dan menggunakan nombor. Membuat inference, dia adalah untuk memberi alasan. Contoh dia kalau kita kata kenapa lambat hadir ke sekolah pada hari ni. Kamu kata kamu lewat kerana kereta rosak. Itu dah membuat alasan yang logik dan diterima akal lah. Kemudian meramalkan, predict. Meramalkan. Apa yang contoh dia? Dia mesti meramal, dia mesti mula dengan pemerhatian. Contohnya kamu tengok langit dah gelap. Jadi kamu ramalkan hari akan hujan. Kemudian berkomunikasi. Berkomunikasi ni contohnya melakar, membuat jadual yang biasa kita buat lah dalam kelas. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ni, using space and times relationship, dia lebih kepada membuat uji kaji. Ada contohnya kalau kita menanam kacang hijau. Kemudian kita nak mencatat bilangan daun yang terdapat pada kacang hijau pada hari ke-3, hari ke-5 dan hari ke-7. Kemudian untuk mentafsir data, kita membacalah data daripada jadual dan sebagainya. Mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Biasanya kita akan buat dalam eksperimen.
Okey, jadi sebab tu cikgu kata kita nak memerlukan kita melakukan amali, okey, di sekolah. Jadi hari ni cikgu hanya akan fokuskan kepada yang inilah, inference, membuat inference. Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini dia kata jawab soalan berikut dalam buku latihan sains, berikan inference yang sesuai bagi situasi yang berikut. Okey, tengok soalan A ni. Okey, kayu balak yang besar terapung di atas permukaan air. Okey. Okey, berikan alasan kamu. Kenapa kayu balak tu terapung di atas permukaan air? Okey. Apa alasan-alasan yang logik kenapa kayu balak tu terapung di atas permukaan air? Okay, kalau kamu ingat, kamu pernah belajar masa tahun 2 atau tahun 3 tentang tenggelam dan timbul. Okay, boleh gunakan kenapa dia terapung. Okay, itu membuat inference. Kemudian B, kadar pernafasan yang menjadi lebih tinggi selepas bersenam. Okay, kenapa kadar pernafasan lebih tinggi selepas bersenam? Kenapa kamu punya denyutan nadi bertambah? Okey, jadi kamu kena buat membina alasan. Okey, alright. Okey, kemudian kita tengok dulu. Okey, cikgu akan bagi tunjukkan secara rawak apa tajuk yang kamu nak belajar. Okey, ini yang akan belajar nanti. Okay, alright. Okay, so jadi hari ni tadi cikgu dah buat ulang kaji sikit tentang kemahiran proses sains. Okay, science process skill. Okay, sekarang kita akan ulang kaji, buat sedikit ulang kaji tentang peraturan bilik sains. Okay, okay. So seperti biasa, selalu kalau sebelum mula kelas sains, kita akan diingatkan tentang peraturan bilik sains. Okey, science rooms rules. Okey. Okey, yang pertama, peraturan pertama, masuk bilik sains dengan kebenaran guru. Okey, enter the science room with teachers permissions. Okey. Okey, ya. Okey, yang kedua, menjalankan eksperimen dan aktiviti mengikut arahan guru. Okay, carry out an activity and experiment with teacher's instruction. Okay, yang ketiga, laporkan segera kepada guru jika berlaku apa-apa kemalangan. Okay, report any accidents to the teacher. Okay, jika berlaku kalau alat radar jatuh, pecah, kena bagi tahu cikgu dengan segera. Okey, kemudian buang sampah ke dalam bako sampah yang disediakan. Throw the waste into the basket. Okey, kita kena perhatikan juga, kalau sampah tu berbentuk pepejal, boleh dibuang ke dalam tong sampah. Okey, tapi kalau di dalam bentuk cecair, dia perlu dibuang ke dalam sinki dahulu. Kalau dia ada dua, pepejal dan cecair, buang dulu cecair ke dalam sinki, kemudian baru buang pepejal tu ke dalam tong sampah. Okey, seterusnya dia kata susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Okey, rearrange the chair after use. Okey, jangan makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, ini memang tak boleh lah makan dan minum. Okey, do not drink and eat in the science room. Okey, jangan bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Do not run around or play in the science room. Okey, and the last one is, jangan membawa alat dan bahan sains keluar dari bilik sains tanpa kebenaran guru. Do not take apparatus and materials from the science room without a teacher permission. Okey. And then last one is, jangan merasa bahan sains tanpa kebenaran guru. Do not taste anything without a teacher permission. Okay, so that is 9 rules, science room rules.
Okey, untuk hari ni, kita akan buat tugasan yang senang sahaja, yang ringkas sahaja, yang simple. Sebagai pengenalan untuk kelas sains kita pada hari ini. Okey, apa yang saya perlu buat, apa yang perlu kamu buat, adalah reka satu poster peraturan bilik sains secara kreatif dalam buku sains kamu. Design a creative science room rules poster in the science book. Cikgu nak kamu buat satu poster peraturan bilik sains secara kreatif dalam buku sains kamu. Dalam muka surat yang pertama tu. Untuk kelas yang akan datang, kita akan gunakan, cikgu akan sediakan worksheet untuk kelas sains. Yang kita cikgu akan bagi pada hari Isnin. So nanti kamu akan refer lah, tengoklah dekat latihan yang cikgu bagi, dan nanti dia akan hantar pada masa yang ditetapkan. Untuk yang pertama, sebabkan kita tiada buku DLP, cikgu pun tak dapat lagi buku DLP. So dia punya nota ni dalam bahasa Melayu. Nanti bila dah dapat buku DLP, kita akan yang DLP akan gunakan bahasa Inggeris lah. Yang bukan DLP akan gunakan dalam bahasa Melayu. Tapi dia boleh gunakan sebagai rujukan untuk yang kelas DLP. Untuk terms-terms yang menggunakan bahasa Inggeris untuk lebih faham, ada dalam bahasa Melayu. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua faham, semua dapat membuat satu poster peraturan bilik sains secara kreatif dalam buku kamu. Boleh menggunakan warna dan sebagainya. Tidak semestinya hanya menggunakan pensel sahaja. Sebab dia kreatif. So kamu kena kreatif lah buat dia, jadikan dia lebih menarik. Itu sahaja untuk hari ni. Satu lagi cikgu lupa, kalau dah siap boleh bagi tahu cikgu dah siap. Nanti hantar bila masa ditetapkan. So that's all for today. Cikgu harap kamu dapat buat apa yang cikgu bagi, tugasan yang cikgu bagi. So bye. Terima kasih.